Grup apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Nur Natrah Nerina binti Amran, nombor matrik D21113746 dari grup 11 Etika Profesional, kod subjek MPU 2222, kursus Diploma Syariah Islamiah. N2, N3, N4. Bukan main lagi kau melaram ya. Mega mendung di angkasa, hembusan bayu dingin terasa, gerimis berderai di merata, bagai mutiara. Rahmat dibawa bersama, limpahannya meresap di jiwa. Manakala bahagia terasa, meskipun duka nestapa. My name is Muhsin. My name is Muhsin. You look very nice today. Dah lah, dah perempuan. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Nama filem yang saya akan bentangkan ialah Muhsin. Muhsin merupakan filem keempat daripada pengarah Yasmin Ahmad, terbitan Grand Brilliance tahun 2007. Filem ini mengisahkan kisah cinta Muhsin dan Orchid yang masing-masing berumur 12 dan 10 tahun. Mereka dipertemukan pada waktu cuti sekolah. Semasa mereka bersama-sama kanak-kanak lain bermain galah panjang di perkarangan rumah. Orchid tidak seperti kanak-kanak perempuan lain, lebih lasak dan suka bermain seperti lelaki. Kehadiran Muhsin yang tinggal di rumah emak saudaranya, iaitu Makcik Senah, semasa musim cuti sekolah telah membibitkan sebuah persahabatan. Sejak hari itu, mereka berdua sering menghabiskan masa bersama di sekitar kampung. Sebagai kanak-kanak yang meningkat remaja, Muhsin mula menyimpan rasa terhadap Orchid, menyebabkan wujud permasalahan antara mereka, dan bagaimana perasaan cinta tersebut akhirnya merosakkan sebuah persahabatan. Bagaimanapun, ketika itu Orchid terlalu mentah untuk bercinta, manakala Muhsin pula sedang melalui zaman peralihan akil baligh. Masalah atau dilema etika di dalam filem ini, yakni pergaulan bebas, yang di mana filem ini banyak memaparkan adegan-adegan hubungan antara Muhsin dan Orchid yang dianggap melanggar nilai-nilai agama dan adat ketimuran, seperti berdua-duaan di tempat sunyi, berpegang tangan, keintiman sewaktu Orchid duduk membonceng di palang basikal, dan banyak lagi isu yang boleh dipersoalkan dari sudut etika dan moral. Kerelaan segelintir orang dewasa yang diwakili oleh ibu bapa Orchid dan makcik Muhsin tentang perhubungan intim kedua-dua kanak-kanak ini juga boleh dipersoalkan. Selain itu, persoalan-persoalan sampingan seperti hubungan kejiranan, hubungan suami isteri, amalan hidup kebaratan, keruntuhan moral anak-anak muda juga turut disentuh dalam filem ini. Watak-watak yang terlibat dalam filem ini. Watak yang pertama ialah Muhammad Syafi'i Nasrid sebagai Muhsin, yakni pelakon utama dalam filem ini yang berumur 12 tahun. Seorang budak kampung yang mempunyai masalah keluarga dan
kedua ibu bapanya yang bercerai, dan kebetulan waktu itu cuti sekolah, dia duduk bersama ibu saudaranya. Watak yang kedua ialah Sharifah Ariana sebagai orkid berumur 10 tahun, yang mana asal penduduk kampung tersebut. Beliau bukanlah seperti anak-anak perempuan yang lain, beliau lebih lasak dan suka bermain seperti lelaki. Watak yang ketiga ialah Sharifah alias sebagai Mak Inom, iaitu ibu kepada orkid. Seorang yang berkelulusan dari England, sering berbahasa Inggeris di rumah, namun jati diri kemelayuannya masih ada dan ditonjolkan dalam filem ini. Watak yang keempat ialah Irwan Iskandar sebagai Pak Atan, iaitu ayah kepada orkid. Seorang yang selamba, bersahaja dan seperti tiada perasaan dalam beberapa watak. Cool je orangnya dan bahagia dengan keluarganya. Senarai pilihan untuk watak utama membuat keputusan. Yang pertama, bercinta pada usia muda. Muhsin remaja yang baru berusia 12 tahun jatuh cinta pandang pertama pada orkid yang berusia 10 tahun. Pertemuan pertama mereka adalah semasa orkid menggantikan seorang budak lelaki yang cedera semasa bermain galah panjang. Kata orang, cinta itu buta. Selepas peristiwa tersebut, Muhsin sering membawa orkid dengan basikalnya merayau-rayau sekitar kampung untuk mengisi masa cuti sekolah mereka. Orkid pula tanpa segan silu dan prasangka duduk di atas palang basikal yang dikayuh oleh Muhsin. Mereka digambarkan begitu gembira dan bebas ke sana kemari dan singgah di mana-mana sahaja yang mereka suka, seperti bangunan tinggalan sejarah, atas jambatan, duduk berdua di kawasan hutan, memanjat pokok dan lain-lain lagi. Yang kedua, masalah keluarga, yang mana Muhsin adalah dari keluarga yang bermasalah dan kedua ibu bapanya yang telah bercerai membuatkan Muhsin merasakan kesunyian dan memerlukan prihatin seseorang. Yang ketiga, penggunaan kata-kata kesat. Semasa bermain galah panjang, seorang budak lelaki telah memeluk pinggang orkid menyebabkan mereka berdua jatuh berguling-guling. Melihat kejadian tersebut, Muhsin berasa cemburu lalu memarahi dan menghalau orkid sambil mengeluarkan kata-kata kesat yang melukakan hati orkid. Nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan, iaitu nilai standard yang diaplikasikan dalam situasi yang berbeza kerana mempunyai perspektif yang berbeza berikutan daripada pengalaman, latar belakang dan persekitaran yang berbeza. Jadi apabila watak membuat pilihan, ia berdasarkan persekitaran dia yang membuatkan dia membuat keputusan itu, yang mana ibu saudaranya dan ibu bapa kepada orkid tidak menegur dan menghalang mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Mereka bersikap berbaik sangka terhadap kedua-dua kanak-kanak tersebut, malah merestui persahabatan tersebut kerana beranggapan hubungan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak memudaratkan. Nilai yang diabaikan oleh watak apabila membuat keputusan tersebut, iaitu nilai prinsip, yang mana Muhsin telah memarahi dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada orkid apabila seorang lelaki memeluk orkid. Nilai prinsip menerangkan tentang tanggungjawab. Tanggungjawab bukan sahaja menentukan tingkah laku dan tindakan, tetapi juga memberikan ruang kepada profesional untuk menggunakan budi bicara dan penilaiannya. Di sinilah kebijaksanaan dan penilaiannya membezakan daripada orang lain. Sebab mengapa watak membuat keputusan itu? Akibat daripada persekitaran dan sedang melalui zaman peralihan akil balik, yang mana pada masa itu kemahuan mencuba sesuatu perkara yang baru amat tinggi. Teori. Apa yang kita boleh kaitkan keputusan tersebut dengan teori yang dipelajari sama ada dari sudut konsep atau tujuan atau kesan ataupun akibat, ialah kita lihat daripada keputusan itu boleh dikaitkan dengan teori teologi utilitarianism, di mana manusia akan menjauhi kesakitan dan mendekati keseronokan. Manakala dari sudut kesan dan akibat daripada keputusan itu ialah mereka tidak dapat membuat penilaian dengan begitu baik. Mereka akan mengikut hanya nafsu dalam menilai keseronokan. Pendapat tentang watak telah membuat keputusan yang baik atau buruk.
Bagi saya, watak telah membuat keputusan yang salah kerana pada umur sebegitu muda, sepatutnya dia lebih mengutamakan pelajarannya walaupun keadaan keluarganya yang bermasalah. Tetapi itu bukanlah satu halangan bagi dia untuk teruskan hidup dengan berjaya. Dalam Islam juga dilarang berhubungan dengan bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan prinsip kepribadian mulia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Sir Muhammad Nur Azrin bin Kamaruddin atas segala ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah sentiasa memberkati kehidupan Sir. Sekian daripada saya, Nur Natrah Nirina binti Amran. Terima kasih.